لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا زدنا علما نافعا مباركا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia-Nya serta taufik dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dapat kita bersama-sama sekali lagi pada pagi yang mulia ini untuk kita meneruskan pengajian dan perbincangan kita. Alhamdulillah, pada pertemuan kita yang lalu kita telah masuk di dalam masalah seterusnya, bab yang ke-18, yakni apabila hari Jumaat bersamaan dengan hari raya. Jadi sekiranya hari Jumaat itu bersamaan dengan hari raya atau hari raya jatuh pada hari Jumaat, bagaimana kesudahannya? Adakah umat Islam, kaum muslimin masih lagi diwajibkan mendirikan solat Jumaat atau tidak? Dan perkara ini pernah berlaku beberapa tahun yang lalu. Selepas kita menunaikan solat hari raya, berkumpul mendirikan solat hari raya, adakah masih lagi kita perlu menunaikan solat Jumaat pada hari tersebut? Itulah perkara yang ingin kita kupaskan hari ini, di mana masalah tersebut menjadi satu perkara yang dibincangkan. Kerana apa? Kerana kita, masyarakat kita pada hari raya kita akan berziarah. Kemudian perlu pula kita mendirikan solat Jumaat. Sedangkan di waktu pagi telah pun kita mendirikan solat hari raya. Jadi apakah masalah yang ingin kita renungkan? Perkara yang ingin kita renungkan adalah hukum solat Jumaat ke atas kaum muslimin sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat. Boleh dikatakan di sana ada dua pendapat, kalau kita ringkaskan. Pendapat pertama mengatakan solat Jumaat masih lagi wajib didirikan. Kerana apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila telah dilaungkan laungan untuk mendirikan solat pada hari Jumaat, maka bersegeralah mengingati Allah dan tinggalkan segala jual beli. Maka berdasarkan ini solat Jumaat itu wajib, fardu ain, setiap minggu. Tidak dikecualikan hari raya atau bukan hari raya. Itu boleh dikatakan pendapat pertama. Yang sebab tu ada yang mengatakan solat Jumaat seseorang itu telah mendirikan solat hari raya, nescaya gugurlah kewajipan solat Jumaat pada hari tersebut. Kerana apa gugur? Kerana kalau kita renungkan, solat Jumaat diwajibkan antara hikmah. Antara hikmahnya adalah untuk umat Islam setiap minggu itu ada satu hari dalam seminggu mereka berkumpul, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama. Perkumpulan, boleh dikatakan Jumaat itu adalah Id lil muslimin, hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Kita berkumpul, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat bertemu dengan kaum muslimin yang lain. Jadi kalau sekiranya itu adalah antara hikmah, antara tujuan solat Jumaat, maka perkumpulan tadi, berkumpulnya kita tadi telah pun berlaku pada waktu pagi.
Di waktu pagi kita telah berkumpul sempena mendirikan solat hari raya. Di waktu pagi kita telah berkumpul menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama pada hari raya, pada solat hari raya. Nescaya memandangkan kita telah berkumpul bersama-sama, bertemu kaum muslimin, pertemuan ijtima' mingguan. Pertemuan mingguan di antara kaum muslimin telah pun berlaku di waktu pagi. Nescaya kerana itu antara lain hikmah ataupun antara lain hujah golongan kedua yang mengatakan kalau sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat dan seseorang telah pun mendirikan solat hari raya, nescaya gugur kewajipan solat Jumaat. Kerana pertemuan mingguan tadi, kita menyembah Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama pada setiap minggu telah pun berlaku di waktu pagi tadi. Nescaya gugurlah. Jadi dapat kita memahami tujuan perbincangan kita ini seperti mana saya sering kali sebutkan adalah supaya kita memahami di sana ada beberapa pendapat-pendapat yang lain. Dan antara lain supaya kita dapat berlapang dada. Kalau sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat, ada yang mengatakan solat Jumaat tetap wajib. Alhamdulillah, telah kita mengetahui memang ada pendapat sebagian ulama mengatakan solat Jumaat tetap wajib didirikan. Kalau ada pula sebagian teman-teman kita yang mengatakan solat Jumaat tak wajib kerana telah pun kita tunaikan solat hari raya. Oh, kita dah memahami dah. Di mana konteks perbincangan mereka? Telah kita faham. Oh, kerana antara lain hikmah solat Jumaat itu adalah di mana Allah SWT menjadikan pertemuan mingguan untuk kaum muslimin. Kita bertemu kerana Allah. Kita bersama-sama dan menyembah Allah SWT secara berjemaah setiap minggu sepanjang tahun. Dan perkara itu telah berlaku di waktu pagi tadi. Jadi kita dapat memahami dan kita berlapang dada, Alhamdulillah. Setiap mereka itu mempunyai hujah masing-masing dan taklah kita bergaduh. Yang bergaduh selalunya mereka yang tak faham. Mereka yang ta'assub hanya dengan satu pendapat. Hanya pendapat dia betul, yang lain salah. Ini masalah. Baik, Alhamdulillah. Kita meneruskan perbincangan di muka surat 225. Bab yang ke-18, Al-Imam Syed Sabiq rahimahumullah mengatakan tajuk bab tersebut yang diterjemahkan ke bahasa Melayu apabila hari Jumaat bersamaan dengan hari raya. Penulis mengatakan, apabila hari raya bertepatan dengan hari Jumaat, maka gugurlah kewajipan mengerjakan solat Jumaat bagi orang yang telah mengerjakan solat hari raya berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam. Jadi kita dah faham konteks, background yang saya sebutkan tadi. Penulis pun mengatakan apabila hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka gugurlah kewajipan solat Jumaat. Dah faham? Jadi apa yang telah kita kupaskan tadi. Berdasarkan hadis dari Zaid bin Arqam katanya, solat Nabi sallallahu alaihi wasallam Eid. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan solat Eid. Thumma rakhasa fil Jum'ah. Lalu Nabi SAW memberikan kelonggaran, memberikan keringanan, rakhasa, memberikan excuse, memberikan keringanan untuk solat Jumaat. Faqal, lalu Nabi mengatakan, man syaa an yusalli falyusalli. Barang siapa hendak mendirikan, barang siapa ingin mengerjakan solat Jumaat, barang siapa suka mengerjakan, maksudnya man syaa falyusalli. Jadi Rasulullah SAW mengatakan man syaa an yusalli falyusalli. Barang siapa ingin mendirikan solat Jumaat, maka dirikanlah. Maka di sini bukanlah tuntutan kewajipan. Kerana apa? Rasulullah SAW telah pun mendirikan solat hari raya di waktu pagi tadi. Ini bagi mereka yang telah mendirikan solat hari raya. Solat hari raya, solat Id bukan wajib. Ianya sunat. Tetapi memandangkan kita telah pun mendirikan solat Id tadi, maka mengikut pendapat ini, gugur solat Jumaat. Begitu juga pernah kita sebutkan, pernah kita bincangkan, bagi kaum muslimat tak diwajibkan solat Jumaat.
Solat Jumaat hanya wajib bagi kaum muslimin. Tetapi kalau seseorang muslimat itu telah mendirikan solat Jumaat, maka gugurlah solat fardu zuhur. Demikian antara lain. Hadis riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan Tirmizi. Hadis yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW telah bersabda, "Qad ijtama'a fi yaumikum hadza idan." Telah bersama, telah bersatu. Yaumikum hadza, hari ini. Apa telah berlaku? Dua Id, dua hari raya. Id sempena hari Jumaat dan Idul Fitri, Id hari raya. Jadi pada hari itu kita mengetahui sebelum ini para jemaah bahawasanya hari Jumaat adalah Id mingguan, hari raya mingguan bagi kaum muslimin. Hari raya ini hari raya Idul Fitri jatuh pada hari Jumaat, maka telah bercantum dua hari raya. Qad ijtama'a fi yaumikum hadza 'idan. Pada hari ini telah terhimpun dua hari raya. Faman syaa'a akhzahu minal jum'ah wa inna mujammi'un. Wa inna mujammi'un. Maka dia bolehlah untuk tidak mengerjakan solat Jumaat, tetapi kami tetap mengerjakan solat Jumaat. Jadi maksudnya pada hari tersebut telah berkumpul dua hari Jumaat, telah terhimpun dua hari Jumaat. Faman syaa'a ajza'ahu, barang siapa yang ingin tunaikan dipersilakan, dan barang siapa yang tidak mau tunaikan maka tidaklah berdosa, tetapi bagi Nabi SAW, Nabi kerjakan. Maka perbincangan kita ini, sebagian ulama mengatakan, seperti mana telah kita kupaskan, sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat, maka dipersilakan. Nak tunaikan silakan, tak nak tunaikan silakan, akan tetapi bagi para imam masjid, tetap didirikan solat Jumaat. Kerana apa? Ada di antara jemaah yang tidak tunaikan solat hari raya, mereka nak tunaikan solat Jumaat. Maka kalau masjid tutup bagaimana? Maka masjid tetap didirikan solat Jumaat. Imam masjid tetap tunaikan solat hari raya di waktu pagi tadi dan solat Jumaat. Dan ada di antara jemaah yang lain memang ingin tunaikan solat Jumaat, dipersilakan. Imam tetap disunatkan mengerjakan solat Jumaat agar dapat diikuti oleh orang yang ingin menghadirinya atau oleh orang-orang yang pagi harinya tidak sempat mengikuti solat hari raya, seperti mana yang telah kita sebutkan. Dalilnya adalah sabda Nabi SAW yang disebutkan tadi, bahawasanya Nabi SAW tetap mengerjakan. Menurut mazhab Hambali, seseorang tidak mengerjakan solat Jumaat disebabkan telah mengerjakan solat hari raya itu, masih tetap berkewajipan mengerjakan solat zuhur. Tetapi pendapat yang lebih kuat adalah tidak diwajibkan mengerjakan solat zuhur sama sekali. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ibnu Abu Zubair. Cuma masalah, selepas kita tunaikan solat hari raya, masih tunaikan solat zuhur ke tidak? Ya, kena tunaikan solat zuhur. Cuma ada pendapat ulama yang mengatakan tak perlu tunaikan solat zuhur. Ya, itu biarkan, itu antara pendapat-pendapat mereka. Mereka berdalilkan antara lain disebutkan, idani ijtama'a fi yaumin wahidin. Dua hari raya telah terhimpun pada satu hari. Fajama'ahuma fasallahuma raqatain bukrata lam yazid alaihima hatta sallal asar. Maka dua hari raya telah terhimpun antara satu hari, di dalam satu hari. Maka Nabi SAW mengumpulkan keduanya dengan mengerjakan solat 2 rakaat di waktu paginya. Dan baginda tidak mengerjakan solat lagi sehingga tiba waktu asar. Jadi berdasarkan hadis ini, sebagian ulama katakan memandangkan dah tunaikan solat hari raya, dah gugur solat zuhur. Nabi hanya tunaikan solat asar. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan dah tunaikan solat hari raya, bukan gugur solat zuhur, gugur solat Jumaat. Maka solat zuhur tetap didirikan. Demikian para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kita mengetahui perkara ini seringkali berlaku, dan apabila berlaku kadang-kala menjadi kecoh. Nak tunaikan solat hari raya ke tidak? Sekarang kita dah memahami kenapa ada yang mengatakan tetap wajib tunaikan, maka ada yang mengatakan tak wajib tunaikan. Ustaz,
Katakan tahun depan hari raya jatuh pada hari Jumaat. Nak tunaikan solat Jumaat atau tidak? Saya berpendapat begini. Kita lihat. Sekiranya kita telah pun tunaikan solat hari raya di waktu pagi, alhamdulillah. Secara umum gugur solat Jumaat. Tak wajib tunaikan solat Jumaat. Kalau sekiranya kebetulan pada hari tersebut kita menziarahi atau kita dalam perjalanan pergi ke sana ke sini dan tak sempat pun nak tunaikan solat Jumaat, apatah lagi kita bersama satu family, biasalah masyarakat kita. Maka tak nak tunaikan solat Jumaat, dipersilakan. Kita tengok ada orang tak tunaikan solat Jumaat, kita dah memahami, alhamdulillah. Akan tetapi, katakan kita pula saling kita menziarahi, kita tiba di satu rumah, katakan, tahulah masyarakat kita kadang-kadang ada di antara masyarakat kita memang tak solat punya orang. Jadi memandangkan ada di antara mereka itu tak solat, ataupun ada di antara ahli keluarga yang kita ziarah tu nak pergi solat Jumaat, kita ambillah peluang untuk bermesra. Ambil peluang untuk pereratkan tali silaturahmi. Yuk kau nak pergi solat Jumaat, ayo naik sama-sama lah kereta. Tumpanglah, jadi dapat kita pereratkan. Ataupun kalau sekiranya mereka itu memang tak solat punya keluarga katakan, dapat kita berdakwah. Yuk, dah nak Jumaat ni, kita pergi solat Jumaat yuk. Jadi dapat kita berdakwah kat situ. Mereka jarang pergi solat Jumaat kadang-kala atau tak tunaikan solat Jumaat, yuk kita pergi. Jadi begini contoh, jadi kita lihat kepada keadaan. Kalau sekiranya keadaan itu kita pergi semua dengan teman-teman, kemudian kita ziarah family kita pun satu fikrah dengan kita, saling belajar memahami hukum, maka semua dah tunaikan solat hari raya di waktu pagi, alhamdulillah, gugur solat Jumaat, yuk kita sambil kita bermesra dan saling kita menziarahi, maka walaupun tiba waktu untuk solat Jumaat, kita tidak mendirikan solat Jumaat. Mungkin pada ketika itu kita boleh tunaikan solat Zuhur berjemaah di rumah bersama tuan rumah kat situ. Dapat juga berdakwah dan biasakan solat berjemaah. Contoh. Jadi ini penting para jemaah. Penting sekali bagi seseorang itu untuk melihat kepada keadaan, melihat kepada konteks. Kadang-kala, kenapa engkau tahun lalu begini, kenapa tahun ini begitu? Jadi sebab tahun lalu tu ketika solat Jumaat, waktu solat Jumaat, saya berada di rumah fulan. Saya nak dakwah keluarganya, sebab tu saya ajak. Tahun ini pula kebetulan kita datang rumah teman kita yang ini pula. Teman kita pun dah belajar, sama-sama faham. Alhamdulillah. Tahun berikutnya pula, katakan hari raya jatuh pada Jumaat, kita datang ke rumah orang ini pula. Orang ini staunch, betul-betul mesti solat Jumaat. Kalau tak solat Jumaat, haram berdosa. Supaya tak nak bergaduh, supaya saling menghormati, ya okeylah, tak ada masalah, kita solat Jumaat. Kalau kita tak solat Jumaat, dia tuan rumah solat Jumaat, aku pun nak duduk dengan isteri dia ke, susah. Ayo, tak apa mengapa. Kalau para isteri duduk bersama-sama, saya dengan suami dia, kita pergi solat Jumaat. Seseorang yang bijak, sentiasa bijak dan tahu bagaimana berinteraksi. Di mana juga dia letak orang ini, dia dapat menyesuaikan diri, melihat kepada keadaan. Menyesuaikan diri, melihat apa yang terbaik. Alhamdulillah, ini contoh. Berbeza dengan seseorang yang mungkin kurang bijak. Mungkin di mana juga dia berada, mungkin menjadikan pertikaian. Alhamdulillah, jadilah kita seorang yang bijak dan penuh hikmah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Selepas kita kupaskan mengenai hukum ahkam solat Jumaat dan telah kita menyempurnakan perbincangan tersebut, telah kita kupaskan juga masalah solat Jumaat, hukum solat Jumaat sekiranya jatuh pada hari raya. Alhamdulillah, kita masuk pula persoalan seterusnya, perbincangan seterusnya mengenai solat hari raya. Tak ada kena-mengena dengan solat Jumaat. Solat Jumaat dah habis dah. Tadi last kali perbincangan, kalau sekiranya hari raya jatuh pada hari Jumaat, telah kita kupaskan. Kalau kita telah pun tunaikan solat hari raya di waktu pagi, maka gugur hukum solat Jumaat. Alhamdulillah telah kita memahami. Cuma macam mana solat hari raya? Ini perbincangan seterusnya. Walaupun kita dah mengetahui siapa tak faham solat hari raya, tapi kita ulang kaji.
Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Solat hari raya sama ada Idul Fitri atau Idul Adha disyariatkan pada tahun pertama Hijriah. Hukumnya sunat muakkad, di mana baginda SAW senantiasa mengerjakannya dan menyuruh kaum lelaki ataupun perempuan supaya turut mengerjakannya. Ada beberapa keterangan berikut solat hari raya dan akan kita kupaskan bersama. Berbeza dengan solat Jumaat, di mana solat Jumaat hanya wajib bagi kaum muslimin, akan tetapi solat hari raya disunatkan bagi setiap kaum muslimin dan muslimat. Maaf kata, bahkan bagi kaum muslimat yang uzur pun digalakkan keluar rumah, pergi ke musalla, pergi perkumpulan, perjumpaan, ijtima' solat hari raya. Jadi telah kita bincangkan tadi, hari raya itu adalah pertemuan mingguan. Hari raya itu adalah pertemuan kaum muslimin. Afdalnya pertemuan itu dihadiri oleh semua kaum muslimin, termasuklah muslimat yang sedang uzur. Cuma mereka tidak tunaikan solat hari raya, mereka datang keluar, dapat melihat suasana raya, dapat mendengar khutbah dan sebagainya. Hari raya, solat hari raya hukumnya bukan wajib, ianya sunat. Tetapi sunat yang sangat-sangat ditekankan. Jangan kita ambil lewa, sunat saja. Bukan. Sunat ini sangat-sangat ditekankan kerana ianya salah satu syiar Islam. Solat hari raya di waktu pagi, solat sunat di waktu pagi raya. Dan kita pada pagi tersebut kita mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala dengan takbir, tahmid, tahlil. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kita membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada pagi itu. Dan sebab itu ianya bukan hanya sunat, bukan sunat aja, bukan salah masalah sunat, tetapi ianya salah satu amalan ibadah yang sangat dituntut. Ada beberapa perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan pada pagi raya juga. Antara lain, disunatkan mandi, memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Kita dah tahulah, dulu kita belajar. Perkara-perkara yang disunatkan pada pagi raya, disunatkan kita mandi. Alhamdulillah, kita dah belajar. Kenapa mandi ni? Kita dah belajar dulu dah. Orang Arab, kita dah kupaskan. Ada di antara mereka seminggu tak sekali mandi. Ketika musim panas lain, ketika musim sejuk. Maka pada hari raya, pada hari Jumaat, apabila nak bertemu nak menghadiri satu perkumpulan, disunatkan mandi. Mereka tak mandi hari-hari biasa kerana cuaca mereka panas, kering. Bukan seperti cuaca kita. Jadi hukumnya berbeza. Tetapi pada hari tersebut, kita disunatkan mandi. Barang siapa yang telah mandi hadas besar di waktu pagi, dah cukup mandi hadas besar tadi, meliputi mandi sunat hari raya. Dan juga digalakkan memakai wangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Pakailah cantik-cantik, silakan. Kerana itu adalah hari kemenangan, hari kemeriahan. Kerana selepas kita menjalani ibadah puasa sepanjang sebulan Ramadan, inilah hari kemenangan. Islam tidak mengharamkan kita bergembira. Jangan kita ni strict sangat. Nak gembira pun tak boleh. Ini haram, tak ada. Gembiralah, Alhamdulillah. Waktu bergembira, silakan. Alhamdulillah, hari ini hari kejayaan, hari kemenangan. Cuma gembira kita berbeza dengan gembira orang-orang yang tak beriman. Gembira sebagian orang itu, mereka gembira sangat. Menang ke apa? Ambil botol bir atau whisky, goncang, gembira. Ini cara mereka gembira. Kita gembira, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berjaya kita sepanjang bulan Ramadan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Kita mengagungkan Allah, membesarkan Allah, memuji Allah. Sebab itu dalam Islam kita dapat berita gembira, gembira sangat. Buat apa? Allahu akbar, sujud syukur. Gembira sangat. Sujud syukur. Jadi apa juga perkara, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji Allah.
Di apa saja perkara gembira kita dapat, jangan lupa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka hari tersebut, maka kita juga disunatkan berwangi-wangian dan memakai pakaian yang terbaik. Dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahandanya, dari datuknya, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yalbisu burda hibratin fi kulli Eid. Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selendang buatan Yaman yang indah pada setiap hari raya. Burd hibrah tu adalah sejenis selendang yang berasal dari Yaman. Ya, jadi Nabi SAW memakai sesuatu yang indah sempena hari raya. Jangan kita fikir, ni ada orang kadang-kadang dia fikir ginilah, alah solat wajib tak cantik-cantik, solat hari raya kan solat sunat. Apa nak cantik-cantik? Pakai biasa sajalah, pakai singlet ke. Solat sunat, solat wajib lagi yang mustahab. Dari satu segi itu betul lah, tetapi di satu segi yang lain, hari raya ini berbeza. Hari raya ini hari kemenangan. Hari raya ini disambut setahun 2 kali sahaja. Perlu ada perbezaan, perlu ada tunjukkan keriangan, kegembiraan. Dan pakaian indah bukan berarti pakaian baru. Tak semestinya pakaian baru dikatakan indah. Yang penting pakai yang baiklah. Contoh. Dili Al-Hasan Asy-Syibti katanya, Rasulullah SAW menyuruh kami agar pada 2 hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian yang terharum dan berkorban dengan haiwan yang berkualiti tinggi. Kalau sekiranya hari raya itu hari raya Idul Adha. Jadi pakai pakaian yang baik, berwangi-wangian. Dan perlu kita ingat, yang bicara ini adalah daripada kaum muslimin. Telah kita mengetahui para jemaah yang dirahmati Allah, kita disunatkan berwangi-wangian apabila hendak mendirikan solat. Alhamdulillah. Berwangi-wangian. Nak tunaikan solat, berwangi-wangian. Akan tetapi, kalau sekiranya kita keluar daripada rumah, untuk kaum muslimin boleh berwangi-wangian. Tentang kaum muslimat, tak digalakkan berwangi-wangian. Perlu kita ingat ya, telah kita kupaskan. Apatah lagi kalau dia tujuan dia berwangi-wangian itu untuk menarik perhatian. Kalau dia pergi kedai, tepuk dada tanya iman. Kasih minyak wangi. Ini tak tempting. Minyak wangi apa yang agak-agak kalau dia pakai tu lelaki tu tertoleh. Itu kalau niatnya, ini yang pernah disebutkan dalam hadis Nabi SAW, mana-mana wanita yang keluar rumah dengan wangi-wangian untuk dicium bau wanginya, maka setiap mata yang memandang itu adalah mata zina. Jadi wanita, maaf kata, kena jaga. Kalau nak keluar rumah, tidak boleh terlalu berwangi-wangian. Kalau sekiranya setakat nak memakai sesuatu untuk elakkan bau yang tak enak, boleh. Maaf kata ya, kai-kai deodoran katakan. Seperti mana telah kita pernah bincangkan. Deodoran, sekejap lagi lepas kenakan angin, dah kering. Ataupun baunya tidak kuat. Ini setakat untuk menutup. Sebagian orang mempunyai bau yang tak enak, tutup. Okey, Alhamdulillah. Tetapi tidak boleh agak-agak memakai wangi-wangian, dia masuk satu bilik terus semerbak bau. Dia masuk saja semua orang toleh. Hukumnya adalah haram. Jadi bagi kaum muslimat yang telah belajar, jagalah perkara-perkara yang telah disebutkan. Itu juga bukan berarti kita tak boleh berwangi-wangian maka kita berbusuk-busukkan. Taklah. Jagalah. Maaf kata, kita kena sensitif. Kadang-kadang maaf kata, kalau kita duduk di sebelah teman kita, kerana kan kaum muslimat kan pakai tudung, tutup aurat, Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang pakai tudung tu ketika rambut basah dia dah pakai kain songkok dalaman dia tadi, kemudian pakai tudung satu hari agak-agak boleh bau. Jadi jagalah, jaga kebersihan. Nanti tak nak dia duduk kat MRT orang sebelah Cina, ayo. Tak naklah. Kita tunjukkan kebaikan, keindahan Islam. Ya. Jadi bau contoh kerana kita pakai tudung. Jadi jangan salahkan ni apa, biar orang kata, biar pasal kita buat kerana Allah. Dia bukan macam itu. Kita kena tetap jaga nama baik Islam. Tunjukkan orang Islam itu sentiasa bersih. Orang Islam memang sentiasa bersih. Sehingga maaf kata,
kita pergi toilet pun kita basuh. Di mana tidak dilakukan oleh semua orang. Kita pergi toilet, kita bersihkan pakai air bersih, Masya Allah. Dah pergi toilet bersih semua, kemudian tudung bau pula, tak nak lah ya. Contoh. Bukan kaum muslimin, bukan kaum muslimat, kaum muslimin juga. Seperti mana telah kita pernah sebutkan, jangan masuk masjid, solat Jumaat, pakai stokin dah seminggu pakai, masuk buka kasut saja, dan aroma. Allah musta'an. Jadi gunakan kebijaksanaan. Jadi Rasulullah SAW menyuruh kami para sahabat agar pada 2 hari raya memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian yang terharum dan berkorban dengan haiwan yang berkualiti tinggi. Dan begitu juga ketika ibadah korban, maka ketika hari haji lah dibincangkan, para sahabat berkorban dengan haiwan yang berkualiti. Contoh, bukan saya nak cari haiwan yang paling murah ke yang paling begitu, tak. Kita tetap lakukan sesuatu yang terbaik, insya-Allah. Ibnul Qayyim berkata, Rasulullah SAW biasanya memakai pakaian yang terbaik pada 2 hari raya, dan baginda mempunyai sepasang pakaian yang khusus digunakan untuk solat 2 hari raya dan solat Jumaat. Nabi ada pakaian khusus. Hari Jumaat telah kita kupaskan, hari raya mingguan. Jadi ada pakaian sempurna, bersih, special. Jadi sebab tu kalau kita dah bincangkan mengenai perkara ini. Kita ada pakaian special, hari Jumaat suami kita pakai atau sebagainya. Di sini juga tidak menunjukkan bahawasanya Nabi SAW membeli pakaian baru setiap tahun. Kita boleh ada satu pakaian bersih, special, hari Jumaat pakai, hari raya pakai, sempurna. Contoh. Cuma masalah kalau kita nak, Ustaz, saya pernah nak belikan untuk suami saya pakaian special, hari raya pakai. Satu hari raya tahun lalu pakai muat, tahun depan dah tak muat pula. Jadi gunakan kebijaksanaan. Alhamdulillah. Baik, antara perkara-perkara yang disunatkan pada pagi hari raya, makan terlebih dahulu sebelum solat Idul Fitri dan sebaliknya pada Idul Adha. Kita seringkali kita belajar, hari raya puasa kita disunatkan makan sebelum tunaikan solat hari raya. Kalau hari raya haji, kita tak disunatkan makan dahulu. Apa hikmahnya? Kita kena faham. Antara hikmahnya adalah, pada hari raya puasa, sepanjang bulan Ramadan kita berpuasa. Dengan laungan azan subuh, kita dah tak makan. Tetapi hari ini adalah hari raya. Kita tak nak momentum tersebut sama saja. Pagi ni pukul 8 pagi, kita macam seolah-olah masih berpuasa. Maka kita disunatkan supaya makan sesuatu. Ibarat officialize that hari ini saya tak puasa. Makan di sini bukan berarti sebelum hari raya kita buntang safra, makan lontong, ketupat, rendang, bukan. Nanti nak buang air kat tengah solat pun masalah. Makan di sini adalah setakat batalkan, inverted comma, batal. Officialize, hari ini saya tak puasa. Maka kita pun makan sesuatu, makan kurma ke, minum air ke, itu saja, minimum. Jadi maksudnya apabila kita nak keluar rumah pagi, selepas tunaikan solat subuh atau di waktu pagi nak tunaikan solat hari raya, batalkan, inverted commas. Kita tak berpuasa hari ini, maka kita makan sesuatu. Itu yang disunatkan. Disunatkan memakan beberapa biji kurma dengan jumlah ganjil sebelum berangkat pergi mengerjakan solat hari raya Idul Fitri. Akan tetapi sebaliknya, ketika solat Idul Adha disunatkan makan setelah selesai mengerjakan solat dan pulang ke rumah. Setelah itu dia barulah memakan daging kurban kalau sedang berkurban. Dari Anas katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witra. Pada hari raya Idul Fitri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berangkat ke tempat solat sebelum memakan beberapa buah biji kurma dengan jumlah yang ganjil. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam makan beberapa biji kurma, maka pergi tempat solat. Hari ini kita tak puasa. Jadi disunatkan. Jadi kita memahami konteks lah. Kita memahami maksud.
Yang selama ni kita belajar, kita disunatkan makan. Bukan berarti makan, tetapi maksudnya untuk officialize. Tunjukkan kita tidak puasa. Dari Buraidah katanya, bukan hanya demikian. Bukan hanya makan untuk tunjukkan kita tak puasa, akan tetapi kadang-kadang nak tunaikan solat hari raya itu 2 jam. Tempat sambil menanti di tempat solat, kemudian tunaikan solat, kemudian dengarkan khutbah. Badan kita ni dah terbiasa makan sebelum subuh. Tetapi hari ini, tadi malam, malam raya, pagi ni tak bangun sahur, maka kita kadang-kadang pukul 6 tu dah lapar dah. Pukul 7 dah lapar pasal tak makan. Body clock makan tadi pukul 4, pukul 5, sahur. Jadi setidak-tidaknya kita alaskan perut sesuatu, kita tunaikan solat, dapat tunaikan solat dengan khusyuk. Dari Buraidah katanya, yang bermaksud Nabi SAW tidak berangkat, yakni menuju masjid ketika hari raya Idul Fitri, sebelum makan terlebih dahulu. Dan tidak makan pada hari raya Idul Adha, melainkan setelah selesai solat dan setelah pulang ke rumah. Jadi Idul Adha kita terbalik pula. Ada yang mengatakan Idul Adha kita nak cepatkan. Hari raya solat Idul Fitri kita lewatkan sedikit, sedangkan solat Idul Adha kita percepatkan kerana nak memberi peluang permulaan ibadah kurban. Dalam kitab Al-Muwatta disebutkan dari Sa'id bin Al-Musayyab, katanya, kaum muslimin diperintahkan makan terlebih dahulu sebelum pergi mengerjakan solat hari raya Idul Fitri. Telah kita kupaskan, walhamdulillah. Ibnu Qudamah, Al-Imam Ibnu Qudamah, pengarang kitab Al-Mughni, ya. Beliau berkata, dalam masalah sunnahnya mendahulukan makan pada hari raya Idul Fitri sebelum pergi ke tempat solat, kami tidak ketahui adanya perselisihan pendapat. Tak ada khilaf kat sini. Maka memang digalakkan makan untuk batalkan, menunjukkan to officialize kita hari ini tidak berpuasa. Memang itu yang disunatkan. Ada orang kata, Ustaz, saya tak nak makan dululah. Nanti sakit perut, nanti begitu. Tak apa, tak makan, minum air. Seteguk air, beberapa titik air pun tak apa. Setakat nak tunjukkan. Bukan nak tunjukkan lah, nak officialize. Merasmikan hari ini kita tak puasa. Kita nak pergi ke tempat solat. Baik, pergi ke tempat solat. Muka surat 229. Solat hari raya boleh dilakukan di dalam masjid. Tetapi melakukannya di lapangan luar masjid adalah lebih afdal. Selama tidak ada halangan. Seperti hujan dan lain-lainnya. Mana yang lebih afdal? Tunaikan solat hari raya di masjid ataupun tunaikan solat hari raya di tanah lapang? Kita lihat. Masalahnya, di manakah lebih ramai orang dapat diisi? Itu antara tempat yang lebih afdal. Kalau sekiranya, kalau masjid kita katakan boleh isi 1,000 orang. Tetapi kalau kita tunaikan solat, cari tanah lapang, kat tanah lapang itu kita boleh tunaikan solat 3,000 orang. Maka tunaikan solat di tanah lapang lebih afdal. Tetapi kalau sekiranya tunaikan solat di tanah lapang tadi, boleh hanya isi 200 orang. Tunaikan solat di masjid boleh isi 1,000 orang. Maka tunaikanlah solat dalam masjid. Pada hari ini, solat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha, solat hari raya Idul Fitri lah ya, ditunaikan di Masjidil Haram. Dan juga di Masjid Nabawi, di Arab Saudi, di Mekah dan di Madinah. Contoh. Cuma persoalannya, kalau sekiranya di waktu hujan, maka solat di masjid, di mana masjid kita hari ini telah pun ada alat-alat tertentu, silakan. Selain daripada afdalnya solat di tanah lapang, antara lain tujuannya adalah untuk menunjukkan syiar Islam. Beza. Kalau sebagian orang yang tak memahami, kita lihat kat masjid kan semua dah ada. Kapet ada, kipas ada, masjid sebagai masjid aircon. Alhamdulillah. Tetapi ada beza. Bezanya adalah kalau kita mendirikan solat hari raya di tanah lapang, hari raya adalah hari kebesaran. Kita tunaikan solat berjemaah, beramai-ramai. Orang yang bukan Islam tengok.
umat Islam mendirikan solat, bagaimana umat Islam mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana umat Islam rukuk dan sujud kepada Allahu Rabbul Alamin, Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Mereka dapat lihat umat Islam sujud, rukuk, sujud, bertakbir di tanah lapang. Apalagi kalau tanah lapang tu, kalau kita buka mikrofon, buka speaker, dapat kedengaran Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kat masjid, kat dalam. Tapi kalau kat tanah lapang, dapat kedengaran. Kejiranan dapat dengar pada pagi tersebut. Itu afdalnya beza. Dapat dibangkitkan syiar Islam. Jadi sebab tu, kadang-kadang bukan hanya setakat masjid atau tanah lapangnya tadi, tetapi ada hikmah di sebalik sunnahnya tadi. Solat hari raya boleh dilakukan dalam masjid, tetapi melakukannya di tanah lapang luar masjid adalah lebih afdal. Selagi mana tidak ada halangan seperti hujan dan lain-lainnya. Sebab Rasulullah SAW biasa melakukan solat hari raya di tanah lapang, yakni di musalla. Dan bahkan tidak pernah melakukannya dalam masjid. Kecuali hanya sekali, itu pun ketika turunnya hujan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, pada suatu hari raya hujan turun. Akhirnya keadaan ini memaksa Nabi SAW mengerjakan solat bersama sahabat-sahabatnya di dalam masjid. Demikianlah para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak tunaikan solat hari raya di masjid, masjid nak adakan tunaikan solat hari raya di masjid, alhamdulillah. Tetapi alangkah baiknya dilakukan di tanah lapang. Dan apabila kita katakan kita tak nak adakan di masjid, jadi kita tak nak adakan di masjid, kemudian kita pula sewa Dewan Persatuan, maaf kata, sepak takraw. Kalau nak sewa Dewan Sepak Takraw tu buat kat masjid sudahlah. Tak ada beza. Kerana antara hikmah kalau kita nak adakan di luar itu untuk bangkitkan syiar Islam. Dapat kedengaran takbir di luar. Itu beza. Tetapi kalau kita nak sewa Dewan Sepak Takraw ke, Dewan Badminton ke, Dewan apa yang tertutup, hikmahnya tak ada. Jangan membazir duit, solat di masjid. Bahkan kalau buat kat stadium pun, okeylah, stadium maksudnya kalau dapat lebih ramai jemaah datang, silakan. Tetapi yang lebih afdal, maksudnya dapat kedengaran. Kalau kat stadium tu, kalau kita buat contoh, itu antara hikmah di mana kita dapat lihat, dapat kita tunaikan solat bersama-sama, beramai-ramai. Selain daripada itu, mereka-mereka kaum muslimat yang keuzuran pun dapat datang bersama-sama, contoh. Alhamdulillah. Keikutsertaan kaum muslimat, perempuan dan kanak-kanak. Kaum perempuan dan kanak-kanak disyariatkan keluar menuju tempat solat pada 2 hari raya tersebut. Termasuklah gadis, janda, remaja atau orang tua, bahkan perempuan yang sedang haid. Dah kita kupaskan. Cuma selalunya kita ni, hari raya, suami keluar rumah, tak apalah abang pergilah. Saya nak panaskan rendang. Ini nantilah. Later pun tak apa. Hari raya keluar bersama-sama. Ini contoh. Jadi dapat keluar bersama-sama, dapat melihat keindahan bersamanya hari raya. Cuma tidak menjadi satu budaya dalam masyarakat kita. Tak apalah bang, saya pun tak boleh solat hari ni. Tak boleh solat, awak datang hari raya bukan untuk solat. Datang dapat lihat suasana, dengarkan khutbah dan meriahkan. Dan kalau kita kaum muslimat tak solat pula, datang bagus, alhamdulillah. Jangan diri one corner semua orang nampak. Macam seolah-olah kita pegang spanduk, aku tengah haid. Tak payahlah. Kat belakang biar tak nampak. Orang tak tahu yang kita tak solat. Ya? Tak payah tunjuk one corner kat depan situ kan. Maksudnya di belakang, kaum muslimin di depan, kaum muslimat semua di belakang, maka berada di kaum belakang dapat beramai-ramai. Dan hanya perkara ini hanya boleh berlaku untuk solat yang diadakan di tanah lapang. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimat dan kanak-kanak disyariatkan keluar menuju tempat solat pada 2 hari raya. Termasuklah gadis, janda, remaja atau orang tua, bahkan perempuan yang sedang haid. Hal ini berdasarkan hadis Ummu Atiyah
Kami diperintahkan untuk turut keluar bersama gadis dan perempuan yang haid pada kedua hari raya, agar mereka dapat menyaksikan kebaikan, keagungan, keindahan hari tersebut dan juga doa daripada kaum muslimin. Tetapi perempuan haid disarankan supaya menjauhi tempat solat. Yakni maksud menjauhi tempat solat itu supaya tidak mendirikan solat. Yang lain semua boleh tunaikan solat bersama-sama. Hadis yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar bersama seluruh isteri dan anak-anak perempuannya ketika kedua hari raya. Dari Ibnu Abbas pula katanya, aku keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menghadiri solat hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian baginda mengerjakan solat dan berkhutbah. Setelah itu baginda mendatangi tempat kaum muslimat, lalu memberi pengajaran dan nasihati mereka serta menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah. Jadi kalau antara perkara yang akan kita bincangkan juga, disunatkan bagi khatib pada hari raya tu, khutbahnya juga selepas khutbah bahagian pertama, ada khutbah sebahagian untuk sebahagian topik maudhu untuk menasihati dan wasiat kepada kaum muslimat. Kerana hari raya, solat hari raya dihadiri juga kaum muslimat. Berbeza dengan solat Jumaat. Solat Jumaat kaum muslimat tak ada. Solat hari raya kaum muslimat ada. Ini masa untuk memberi peringatan. Sebab kaum muslimat ini adalah kaum special sedikit. Mereka tetap perlu diberi peringatan. Kadang-kadang peringatan daripada suami tak nak dengar. Nak kena dengar peringatan daripada orang lain. Maka tetap kena beri peringatan. Cakap direct salah, cakap berselindung tak dapat, tak memahami. Jadi serba salah. Ya? Jadi penting untuk kaum muslimat itu kadang-kadang menerima realiti. Nak tak kita berdiri sama tinggi? Nak berdiri sama tinggi dengan lelaki, bagaimana sekalipun, lelaki Allah Ta'ala telah meningkatkan darajat mereka. Redha ke tak redha? Allah Ta'ala meningkatkan darajat kaum muslimin di sebahagian tempat. Di sebahagian tempat yang lain, Allah Ta'ala meningkatkan darajat kaum muslimat. Inilah keadilan Allah. Kebijaksanaan Allah. Kalau kita nak sama saja pada setiap masa, itu bukan hikmah. Di sebahagian tempat, Allah Ta'ala tingkatkan derajat kaum muslimin. Di sebahagian tempat, Allah Ta'ala tingkatkan derajat kaum muslimat. Berbuat baik kepada ibu 3 kali. Anak jangan buat baik kepada bapak. Buat baik kepada ibu 3 kali dahulu. Baru berbuat baik kepada bapak. 3 kali. Nak sama, kalau once kita katakan nak semua sama, that means 3 kali ni terpaksa downgrade. Sekali saja. Nak. Jadi kita kadang-kadang tak bijak. Kita terlalu terikut-ikut dengan gerakan-gerakan yang kononnya nak memperjuangkan hak kaum perempuan. Kita dengar perkara-perkara sedemikian, saya seorang beriman. Saya beriman kepada Allah dan Rasul. Saya utamakan Al-Quran. Apa Al-Quran kata, saya akur. Kaum muslimin ada sebahagian derajat, alhamdulillah. Kaum muslimat ada sebahagian derajat yang lain. Berbuat baik kepada ibu, taat pada ayah. Subhanallah. Berbuat baik kepada ibu, tapi taat kepada ayah. Nak minta sesuatu, minta izin ayah. Ayah adalah pemimpin. Subhanallah. Indahnya Islam. Jadi kita, maksudnya begitulah, antara lain. Jadi kadang-kadang, maka Rasulullah SAW ketika khutbah itu, ada nasihat-nasihat tertentu bagi kaum muslimat. Sebab tu kadang-kadang saya sentuh sebahagian perkara, tujuannya untuk kebaikan lah. Kadang-kadang kalau kita suami cakap ke, kita ingat, alah suami cakap ada vested interest. Dengar ustaz cakap, ustaz lain dekat radio ke, contoh. Tak ada vested interest. Cakap apa yang baik. Semata-mata untuk mencari keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Jadi Nabi selepas itu mendatangi kaum muslimat, lalu memberi pengajaran dan menasihati mereka serta menyuruh mereka agar mengeluarkan sedekah. Ya, alhamdulillah. Antara perkara-perkara yang disunatkan pada hari raya, menempuh jalan yang berbeza antara pergi dan pulang. Apabila kita nak solat hari raya itu, pergi kita lalu jalan lain, balik kita lalu jalan lain. Mungkin kalau kita suasana hari ini
agak sukarlah, apa lagi kalau kita naik kereta dan sebagainya. Antara hikmahnya adalah kalau kita imagine lah, kita kat kampung. Kita keluar rumah lalu kampung untuk pergi ke masjid. Lalu sini. Balik kita jangan lalu road yang sama, lalu road yang berbeza pula. Jadi kita dapat lihat lebih ramai jemaah-jemaah, kaum kerabat, orang-orang kampung dapat lihat suasana raya. Maksudnya lebih memperbanyakkan tempat laluan kita. Sebilangan besar ulama berpendapat bahawasanya pada hari raya, solat hari raya disunatkan menempuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang, sama ada sebagai imam ataupun makmum. Dari Jabir radhiyallahu anhu katanya, pada waktu hari raya Nabi SAW menempuh jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang. Jadi kalau kita jalan, pergi lalu sini, nampak rumah lain. Balik lalu sana, nampak rumah lain. Tiba-tiba sedang lalu nampak, kenapa pula rumah ni gelap, murung saja. Rumah lain semua bergembira. Kenapa rumah ni tak bertukar ke suasana? Jadi maksudnya selain daripada itu, kita kena tanamkan sikap kepekaan, keprihatinan. Jangan kita umat Islam hanya utamakan diri kita. Yang penting aku dan keluarga aku makan, full stop. Yang lain dia ada makan ke, tak ada makan ke, none of my business. Tak boleh. Umat Islam bukan demikian. Innamal mu'minuna al-ikhwah. Setiap orang Islam adalah bersaudara. Ya. Jadi kalau kita sedang lalu kawasan sini gembira, lalu sebelah sana pula ada rumah yang something is not right. Jadi menjadi satu sikap kepedulian yang perlu ada. Maka Nabi SAW pergi lalu tempat lain, balik juga lalu tempat lain. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW pergi mengerjakan solat hari raya, maka ketika pulang baginda menempuh jalan yang berlainan. Maksud yang sama. Bagaimanapun dibolehkan menempuh jalan yang sama antara ketika pergi dan pulang. Cuma adakah wajib? Tak wajib lah Ustaz. Rumah saya memang kena lalu road sini. Kalau nak road lain tak akan sampai kat rumah saya. Apa boleh buat? Inilah kapak road untuk masuk rumah saya. Maka tak ada masalah lah. Ini bukan satu kewajipan. Tetapi maksudnya untuk melihat suasana yang berlainan. Untuk lihat keadaan masyarakat kita. Ia bukan wajib tetapi sangat digalakkan. Dalam riwayat yang lain, pada waktu pagi saya berangkat ke tempat solat Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha bersama para sahabat dan kami menempuh jalan melalui lembah Bathan. Setibanya di tempat solat, kami pun mengerjakan solat dengan Rasulullah SAW lalu kembali pulang dengan melalui jalan di lembah Bathan itu tadi juga. Alhamdulillah. Waktu solat hari raya. Waktunya bermula terbit matahari. Okey, bilakah boleh kita tunaikan solat hari raya? Solat hari raya dibolehkan untuk ditunaikan sama seperti bermulanya solat duha. Solat duha itu telah kita pelajari bermula waktu solat duha setengah jam selepas terbit matahari. Atau kena ada yang lebih tepat di antara 20 minit. 20 minit sampai setengah jam selepas terbit matahari. Sebelum 20 minit tak boleh tunaikan solat duha. Itu antara waktu yang dilarang untuk mendirikan solat. Ketika matahari terbit, waktu yang dilarang. Maka kita tinggikan selepas segala dikatakan, maka 20 minit atau 30 minit selepas solat duha. Maka kadang-kadang kita lihat matahari terbit berbeza-beza. Kadang-kadang 6.50 dah terang dah. Berarti 6.50, 7.20 dah boleh tunaikan solat duha, dah boleh tunaikan solat hari raya. Kadang-kadang matahari terbit lewat, pukul 7 baru matahari terbit. Berarti 7.30 baru boleh tunaikan solat hari raya. Tidak boleh kita tunaikan solat. Ustaz, boleh tak kita tunaikan solat pukul 7? Terbit matahari pukul 6.50. Jawapannya tak boleh. Ya. Jadi ianya bermula dengan waktu duha. Waktunya bermula terbit matahari setinggi sekira-kira 3 meter dan berakhir apabila matahari telah tergelincir. Jadi boleh tunaikan solat hari raya itu sampailah waktu zuhur. Itulah waktu tunaikan solat hari raya. Dalilnya seperti mana diriwayatkan oleh Al-Hasan bin Ahmad Al-Banna dari Jundub katanya,
Rasulullah SAW mengerjakan solat Aidul Fitri bersama kami di kala ketinggian matahari kira-kira 2 penggalah. Dan mengerjakan solat Idul Adha di kala ketinggiannya sekira-kira sepenggalah. Demikian para jemaah antara waktu-waktu yang disebutkan. Imam Syaukani memberi komen, memberikan pandangan berkaitan hadis ini dengan berkata, ini merupakan sebaik-baik hadis yang menjelaskan ketentuan waktu solat hari raya. Hadis tersebut menyatakan disunatkan menyegerakan solat Idul Adha dan melambatkan solat Idul Fitri. Ibnu Qudamah berkata disunatkan menyegerakan solat Idul Adha bagi memberi peluang yang luas untuk berkurban supaya dipercepatkan. Sebaliknya disunatkan mengundurkan solat Idul Fitri agar beri peluang kepada mereka-mereka yang belum bayar zakat fitrah. Dalam hal ini saya tidak mengetahui, Ibnu Qudamah mengatakan tidak mengetahui ada perbezaan pendapat. Jadi seperti mana telah kita sebutkan, digalakkan melewatkan solat Idul Fitri dan juga mempercepatkan solat Idul Adha. Antara hikmah solat Idul Fitri itu diperlewatkan antara lain adalah untuk memberi peluang mereka-mereka yang belum bayar zakat fitrah. Kerana once dah solat, habis waktu zakat fitrah. Fitrah itu wajib ditunaikan sebelum solat didirikan. Konteks Singapura, jangan tunggu pagi raya. Jangan tunggu malam raya nak bayar zakat fitrah. Ustaz, zakat fitrah digalakkan ditunaikan pada malam raya. Kita tengok kepada keadaan. Maksud malam raya itu adalah jangan sampai adanya keluarga pada malam hari raya tak ada makanan. Maka kita digalakkan make sure setiap rumah ada makanan pada malam raya. Kalau malam raya tak ada makanan, ada orang kasih fitrah. Fitrah asalnya adalah memberi makanan. Dalam mazhab Syafi'i perlu dibayarkan dengan makanan asas. Dikeluarkan dengan beras katakan. Jadi ensure pada malam raya tak ada rumah yang tak ada makanan. Tapi kalau zaman kita ini kita bayar zakat fitrah dengan wang ringgit atau sebagainya, kalau kita pagi raya baru nak kasih dia duit, aku tak ada makan pun, nak cari kedai makan, nak masak tu pun tak sempat. Jadi atas dasar demikian kita kena memahamilah ya. Kalau ada di antara kita yang keluarkan zakat fitrah, nak bayar zakat fitrah dengan beras, kasih beras 3 hari sebelum hari raya atau sebagainya, telah pun memadai. Dah cukup lama dah, alhamdulillah. Baiklah para jemaah yang dirahmati Allah, sampai di sini saja pertemuan kita pada pagi ini. Kita akan sambung perbincangan di muka surat 232. Antara perkara-perkara yang disunatkan untuk dilakukan pada pagi hari raya. Ya, dan akan kita kupaskan dan juga bagaimana nak tunaikan tata cara mendirikan solat hari raya dan sebagainya akan kita kupaskan bersama. Wallahu a'lam bishawab. Baiklah para jemaah, sampai di sini saja pertemuan kita. Segala yang benar itu daripada Allah Subhanahu wa taala, segala silap dan salah atas kelemahan saya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Ada soalan silakan. Kalau tak ada apa-apa, sampai di sini saja pertemuan kita. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.